Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang, mudah-mudahan Allah merahmatinya, adapun perkara ghaib yang dikehendaki dengannya telah berbeza ibarat atau ungkapan pada salah dalam mengungkapkannya, dan semua adalah sahih. Kembali kepada semua mana itu adalah dikehendaki. Berkata Abu Ja'far Ar-Razi daripada Ar-Rabi' bin Anas daripada Abi Al-Aliyah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan perkara ghaib. Katanya, maksudnya adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dengan para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhirat, syurganya, nerakanya, dan pertemuan dengannya, dan beriman dengan kehidupan selepas kematian dan juga dengan kebangkitan. Dan maka semua ini adalah perkara ghaib. Kita masih lagi bincang tentang ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah, iaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Ayat ketiga, ayat ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaib, maksudnya orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Sebelumnya Allah Ta'ala bercerita tentang siapakah dia orang-orang yang dikatakan bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu, kata Allah, tiada keraguan lagi, adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapakah dia orang bertakwa? Allah huraikan, iaitu allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan perkara ghaib? Perkataan ghaib, asal kalimahnya ghaba yaghib. Ghaba yaghib dengan makna tak nampak di mata. Sesuatu yang tak nampak di mata dipanggil ghaba yaghibu, ghaib. Baik. Maka para ulama salaf mengungkapkan apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ghaib. Al-Imam Ibn Katsir menyebut bahawa para ulama salaf mempunyai ungkapan-ungkapan yang berbeza dalam mentafsirkan apa makna perkataan ghaib. Tetapi secara umumnya, apa yang mereka sebut adalah betul. Semua betul belaka. Semuanya betul, walaupun berbeza ungkapan, tapi hakikatnya semua tafsiran itu adalah betul. Satunya beliau sebut, itu pendapat yang disebut oleh Abu Ja'far Ar-Razi daripada Ar-Rabi' bin Anas daripada Abil Aliyah. Kata dia, kata Abil Aliyah, maksud beriman dengan perkara ghaib adalah beriman dengan Allah. Allah perkara ghaib. Kenapa tak nampak di mata? Beriman dengan para malaikat Allah, malaikat juga tak nampak di mata. Beriman dengan kitab Allah, kitab Allah juga tak nampak di mata kita. Yang nampak ialah Al-Quran. Dan hakikat Al-Quran datang daripada Allah juga, itu perkara ghaib. Taurat, Injil kita tak temui nuskah yang asal, semuanya diselewengkan oleh Yahudi dan juga Nasrani. Beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat belum berlaku lagi, cuma diceritakan oleh Nabi, ia pasti berlaku, dan kita yakin dia akan berlaku. Ghaib pada pandangan mata kita, tapi kita boleh beriman dengan perkara ghaib tersebut. Syurganya, syurga Allah tak nampak di mata. Neraka Allah tak nampak di mata. Pertemuan dengan Allah yang akan berlaku selepas berlakunya hari kebangkitan manusia juga, perkara yang belum lagi berlaku, yang menjadi ghaib. Beriman dengan kehidupan selepas kematian, alam barzakh. Kita pasanglah kamera banyak mana pun, kita tidak akan nampak apa hakikat sebenar alam yang dikatakan alam kubur, tapi dia wujud dan kita beriman dengannya.
Dengan hari kebangkitan, nanti sebab manusia dimatikan, berlaku gempa bumi yang kuat, berlaku tiupan yang kuat, manusia dimatikan oleh Allah Ta'ala, kemudian manusia dihidupkan balik, dihidupkan untuk dihimpunkan di padang mahsyar. Ini juga belum berlaku lagi. Dia semua itu adalah perkara ghaib. Demikian juga disebut oleh Qatadah bin Du'amah, katanya, dan kata As-Sudi daripada Abi Malik, dan daripada Abi Saleh, daripada Ibni Abbas, dan daripada Murrah Al-Hamadani, daripada Ibni Mas'ud, daripada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara ghaib ialah apa yang ghaib, tak nampak di mata daripada manusia, daripada hamba, sama ada urusan syurga, urusan neraka, dan apa yang disebut dalam Quran. Berkata Muhammad bin Ishaq daripada Muhammad bin Abi Muhammad, daripada Ikrimah atau daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibni Abbas, tentang perkara ghaib, katanya setiap apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata pula Sufyan As-Sawri daripada Asim, daripada Zur, katanya al-ghaib adalah Al-Quran. Berkata pula Atta bin Abi Rabah, iaitu bahawa siapa yang beriman dengan Allah, maka dia telah beriman dengan perkara ghaib. Dan berkata pula Ismail bin Abi Khalid, beriman dengan perkara ghaib, katanya itu beriman dengan Islam. Berkata Zaid bin Aslam, mereka yang beriman dengan perkara ghaib berarti beriman dengan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua makna-makna ini adalah hampir pada makna yang satu, kerana semua yang disebut itu adalah perkara ghaib yang kita wajib beriman dengannya. Itu kesimpulan daripada Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Setiap apa yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi sebut, yang Quran cerita, maka semua itu hakikatnya adalah perkara ghaib dan kita beriman dengan perkara ghaib. Ini persoalan keimanan. Di orang yang tak nak percaya perkara ghaib, dia nak percaya lagi mana tak nampak di mata lagi, syurga tak ada, payah. Kita kata kamu kena beriman dengan perkara ghaib tak nampak di mata. Kalau kamu beriman, tempat kamu syurga. Kamu kufur, tempat kamu neraka. Nak percaya, percaya. Tak nak percaya, sudah. Siapa yang percaya, nanti dia akan jumpa. Dia kata, aku tak nak percaya. Tak nak percaya, itu kamu. Faman sya'a falyu'min, siapa nak percaya, percaya. Wa man sya'a falyakfur, siapa nak kufur, kufur. Tapi kena ingat, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bin suradika. Kami sediakan neraka jahanam untuk orang-orang yang tak nak percaya. Jadi tuan-tuan, dalam konsep dakwah, kerja kita cerita je, cerita. Tapi orang tak nak, dia kata apa? Orang kafir dia kata macam-macam tentang Islam sebab dia tak percaya. Jadi kalau orang kafir kata macam-macam tentang Islam, jangan pelik sebab dia tak percaya. Kita dah urusilah pula urusi nanti kan apa kata orang bukan Islam. Kalau kita buat macam ni, apa kata orang Islam? Jangan ada fikir kata orang bukan Islam tu. Sebab mereka tak percaya perkara ghaib, kita percaya. Mana sama orang percaya dengan orang tak percaya, tak sama. Jadi jangan fikir. Yang jadi lebih malang ialah orang Islam yang tak percaya. Orang Islam mengaku Islam tapi tak percaya. Tak percaya dengan hukum Tuhan, tak percaya dengan perintah Allah. Dia nak jaga hati orang bukan Islam. Ini orang yang lemah keimanannya. Jadi tuan-tuan, Islam satu ujian. Ujian apa? Ujian percaya. Nak percaya, percaya. Tak nak percaya, sudah. Dan kita sangat yakin dan percaya dengan apa perkara ghaib yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Sebab itulah syarat pertama beriman kepada Allah Ta'ala. Syarat pertama nak jadi orang bertakwa kepada Allah, kita percaya semua perkara ghaib yang tak nampak di mata kita. Dan nanti sampai masa kita akan tengok. Tuan-tuan, dia macam hadiah. Kita ni kalau orang bagi hadiah dalam bentuk bekas yang tertutup, siap balut dengan apa kertas cantik, dia kata ambil balik rumah baru tengok. Oh, hati kita ni rasa tengok tak sabar ni, tak sabar. Tapi kalau kita buka masa tu juga dia tak nikmat dah. Dia bagi barang, ni ambil hadiah pada kamu, dia bagi handset, nampak dagu-dagu handset, tak rasa nikmat. Kalau dia bagi, dia bungkus elok, apa benda ni kita tanya, nanti dulu balik rumah tengok lah. Hati kita tak sabar nak tengok, tak sabar nak tengok. Itu satu kemanisan. Balik rumah buka elok-elok cantik, tengok, oh hadiah, rupanya handset gembira. Macam itulah Allah Ta'ala bungkus alam yang tak nampak di mata ni. Kita kata Allah
Allah. Lagu mana Allah tak tahu, sabar. Nak tahu Allah macam mana? Sabar. Nanti di hari akhirat ila naziratin dalam Quran menyebut ila rabbiha nazirah. Kita akan tengok Tuhan nanti. Melihat Tuhan itu suatu kemanisan yang tak dapat diceritakan. Itu gambaran yang ditunjuk oleh Nabi. Nak tengok Allah suatu nikmat yang sangat hebat nanti. Macam mana tak tahu nak